Permainan apa? Bola sepak? Bola pula tak bawa, sabar je lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam bersama dengan saya Faiz Azlan. Pada malam ini kita bawakan cerita mengenai Piala Malaysia edisi 100 tahun. Wow. Tetamu kita pada malam ini bukan Cancalang. Oi, seronok saya. Sebab itu saya nyanyikan lagu Permainan apa? Bola sepak. Piala Malaysia kita nak cerita mengenai bagaimana pengalaman. Ada dua coach pada malam ni. Dua-dua pernah jadi pemain. Dua-dua sekarang ini jadi jurulatih pula. Okay. Kalau nak tahu bersama dengan siapa pada malam ini, kita bawakan kepada anda sekarang. Bersama dengan saya, Coach Muhammad Azrai Ko Abdullah, yang pernah menjulang double treble bersama dengan Kedah 2007, 2008, dan juga Coach Haris Safwan Kamal sekarang ini jadi coach lah under 21 untuk skuad Piala Presiden Penang. Kalau dulu juara Piala Malaysia 2003 dan juga treble bersama dengan Selangor pada tahun 2005. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam Faiz. Okey, dan juga Coach Haris. Assalamualaikum Coach Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pandangan pada peminat masa kini untuk mengetahui perbezaan zaman dahulu dengan zaman sekarang Piala Malaysia. Sebagai pemain masa 70-an dulu tu, saingan kalau bagi kami pasukan Kedah tu boleh dikatakan kita ni pasukan yang biasa-biasa je. Walaupun masa 70-an dulu tu saya dah sebagai pemain kebangsaan dah, tapi oleh kerana di era 70-an tu rata-rata tahu yang pasukan Selangor yang mendominasi orang kata liga sentiasa dengan dia punya rekod dan sebagainya, pemain-pemain dia yang hebat, dan di antaranya lagi pula pasukan Perak di tahun 70-an dan sebagainya, di antaranya kuasa-kuasa besar bola sepak pada era itulah. So bagi kami sebagai pemain Kedah tu biasa-biasa saja. Main sekadar orang kata habis jadual tu habislah. Cuma saya ingat saya sampai ke semi final pun tak pernah, oleh kerana player kita pun player yang biasa. Dulu menjulang Piala Malaysia, lepas tu treble 2005. Ceritanya sekadar mengulik kenangan Coach Haris. Diterbangkan menaiki helikopter dari UM ke Perlis. Apa ceritanya masa tu? Kenapa? Apa yang terjadi masa tu? Ketika tu saya ada exam. Saya student tahun pertama ketika tu di Universiti Malaya. So tarikh final second leg, semi final second leg antara MPPJ dengan Perlis clash dengan saya punya exam. So kita dah standby awal. Pihak pengurusan MPPJ pun dah standby awal, berjumpa dengan tu, buat surat semua. Mungkin tak cukup lama pada pihak pengurusan UM. So last minute jadi tak lepas. Saya sendiri pun masa tu dah sampai ke Perlis, menaiki bas semua bersama pemain-pemain yang lain lah. So saya terpaksa berpatah balik, buat training sendiri sebelum nak berangkat ke sana lah, ke dengan helikopter. Itu cerita. Pemain bola sepak pertama di Malaysia yang diterbangkan menaiki helikopter. Yang itu untuk saingan Piala Malaysia 2003. Sejarah terpahat dalam 100 tahun edisi Piala Malaysia. Coach Azrai, kalau dulu pada tahun 2004 coach membawa pasukan Kedah yang agak terumbang ambing, selepas itu membawa Kedah mara ke final Piala Malaysia. Tapi bagi saya rasa rata-ratanya peminat bola sepak perlu tahu sejarah bola sepak negeri Kedah Dalaman tidak dapat dipisah dengan arwah Datuk Ahmad Basri. Apabila saya diberi tanggungjawab untuk mengambil pasukan tu, sebenarnya masa saya ambil alih tu pasukan sama je, barisan play yang sama, cuma apa yang sebagai orang kata jurulatih tempatan tu kita ada kelebihan yang kita mengenali pemain-pemain tersebut. Ada setengah players tu kita ada pernah bawa dia di peringkat Piala Presiden dan sebagainya. Kita lebih arif kalau kita banding sebagai satu foreign coach yang kita bawa masuk daripada luar, dia tak kenal budak-budak kita. So di situlah saya buat rombakan di segi penilaian dan di segi penyesuaian di rata-rata posisi. Cuma masa tu di 2004 tu untuk players loan tu kita dapatkan satu player daripada Johor,
kita panggil dia boy, apa ni, midfield satu-satunya kita ambil oleh kerana kita perhatikan dalam liga tu dia begitu menyerlah. So dalam keadaan tersebut kita juga dengan satu pemain loan yang kita ada tu, kita mulakan kita punya campaign. So saya mulakan sesi latihan tu cuma untuk Piala Malaysia, dan alhamdulillah game by game kita buat kita punya preparation dan sebagainya, dan alhamdulillah kita nampak berhasil. Game by game kita menang, dan seterusnya sampai ke akhir semi-final home and away tu. Away di Sabah kita seri, dan main balik di All Star kita menang dengan jaringan kita punya pemain loan daripada Johor tu, dia skor. So dalam keadaan tersebut tu untuk sekian lama kita tak masuk ke final, dan terus masuk ke final pada tahun itu adalah orang kata satu kejayaan lah. Sedangkan masa tu kita tahu dalam Liga Super tu kita dah tercorot di dasar liga, tapi seluruhannya bagi saya adalah hasil daripada cetusan idea daripada bapa pembangunan Kedah Dalaman dalam bola sepak, arwah Datuk Basri, dengan segala perancangannya. Dan seterusnya lepas 2004 kita gagal dalam final dengan throw in Jurat Camrong tu. Kita dah buat kita punya perancangan 10 tahun yang macam mana kita rangkul double treble yang kita rancang. Sampai sekarang saya rasa dah 13 tahun belum pecah lagi rekod, dan bukan senang nah, satu-satu cup kita nak menang pun susah, sedangkan 3 piala tu kita menang dengan turut-turut. So serba-serbi adalah orang kata perancangan rapi di antara arwah dengan saya sendirilah. Ada setengah lepas tu saya banyak merantau dan hadapi jalan onak berduri dengan manager, dengan dia punya PL, dia punya cara dia, pemikiran dia. Bagi kita kalau background tu sebagai seorang footballer atau orang yang arif dalam bola sepak tu lain cerita. Ada setengah tu lebih pada orang politik dan sebagainya. So di situ menunjukkan karier saya. Selepas tu memang saya melalui liku-liku yang berduri. So rahsianya itulah kerjasama, dan apabila kita dapat idea yang nak cerita balik yang 10 tahun yang kita punya program setelah kita gagal dalam Piala Malaysia final 2004, saya dengan arwah telah membuat perancangan 10 years plan, iaitu dalam 10 tahun sebenarnya awal tu, dalam 10 jangka masa 10 tahun tu kita nak menang sekurang-kurangnya any of the 3 piala tu. Kalau selang setahun dua menang Piala FA, Liga Super dan sebagainya pun dah memadai. Tapi apabila kita nampak pada masa tu perancangan ni rahsianya macam tu. Apabila saya ambil alih tu, saya nampak dalam skuad Kedah tu banyak sangat budak-budak local import. Dan local import pula kalau sekadar boleh main first 11 tu tak apa, tapi kebanyakannya masih lagi sekadar berada di bench simpanan. So bagi saya tu itu satu pelaburan yang merugikan, oleh kerana kalau banding gaji pemain tempatan dengan local import yang luar tu, kita kena bayar player luar tu lebih gaji dan sebagainya. So dengan pendapat sedemikian, saya cadang pada arwah that seandainya player-player luar Kedah yang habis kontrak tu kita tak akan renew lagi. So the only way kita nak ke mana? Nak cari bahan, nak cari ubi-ubi muda ni. Kita pergi ke Piala Belia, tengok budak-budak Piala Belia yang mana yang ada potensi, di mana kita nak cari player di Piala Presiden. Di situlah kita dapat Karim Mohamed pada masa dia main di skuad senior tu, kita bawa dia masuk umur dalam 17 tahun, 18 tahun. Badrul Bakhtiar, Sabri Abu, semua muda-muda masa tu. Bayangkan masa kita menang double treble tu kerana 90% of kita punya players tu under 21. Saya sendiri dalam game banyak kita beri pendedahan pada pemain muda. Kalau yang players tu masuk sebagai substitute, kalau kita ada setengah game kita dah menang 2-0 ke 3-0 kita rasa confident, kita bawa masuk budak-budak muda ni. Ramai sebenarnya coach yang sedang menonton Bual Konti sekarang ni sedang mengutip rahsia-rahsia tersebut. Juga yang akan digunakan oleh Coach Haris untuk perancangan akan datang. Coach Haris dulu sebagai seorang pemain beraksi di pentas final mewakili MPPJ pada tahun 2003.
untuk pertama kalinya bermain di pentas final edisi Piala Malaysia, perasaan ketika itu bercampur bau, gugup. Bagaimana perasaan ketika itu? Saya bagi tahu, jujur saya bagi tahu, saya tak ada perasaan gugup tu, saya tak ada. Yang ada hanyalah teruja. Dengan umur saya, dengan tahun pertama saya bermain di Liga Profesional, saya pun tak sangka dengan ada di suku akhir, tak silap saya MPPJ bertemu dengan tim Pahang, digelar masa tu Real Madrid. So kita menang dengan dia. Perasaan teruja tu, perasaan yakin untuk dapat piala tu makin segar lah, makin segar. Cuma gugup tu datang ketika melangkah ke padang. Bukan masa warm up, dia gugup tu datang ketika whistle pertama nak berbunyi. Ketika tu ada perasaan gugup. Masa tu lah kita duk fikir ngefan. Sebelum tu tak rasa. Sebelum tu memang terasa kita confident, kita teruja. Fan pun tak fokus pada kita sangat. Dia more fokus pada import. So kita ada lebih kurang macam senjata rahsia lah. Benda tu membuatkan kita lagi confident untuk main di final lah. Dengan gol pelik tapi unik. Gol Andrea Joran Chambrong tu. Yang tu nak kata tu, aduh, 1 dalam 1000 jugalah gol macam tu kan. Coach ada kat tepi padang dengan rakan-rakan yang lain, dengan player-player di luar tu. Bagaimana agaknya coach melihat perkara tersebut terjadi? Dalam liga tu kita memang teruk dah, Din, duduk di last. Tiba-tiba tengok dalam Malaysia Cup kita masuk final. So dalam game tu memang tepi line tu tengok sekali. Dua-dua tim seimbang sebenarnya, seimbang. Dan keadaan masa gol tu bagi kita sebagai jurulatih juga, kita mana-mana coach pun tak akan nak kata dengan ada perasaan kata throw in ni akan diakhiri dengan gol lah. Dan rata-rata memang kita tahu Joran Chambrong ni dia punya throw in ni jauh, tapi kita tak sangka dalam game mana tanya jurulatih mana pun dengan dia punya preparation, tactical, cara lain dan sebagainya, rata-rata memang tak sangka yang a goal will come from a throw in. So dengan keadaan Megat masa tu keluar tu, kalau tarak sentuhan tu Lanjeta ni dia tersentuh bola tu dan bola tu lantun masuk dalam gol. Memang macam tak boleh percaya lah, tapi itu adalah sesuatu yang nyata depan mata kita dah berlaku kan. Tapi lepas tu masih lagi ada banyak-banyak peluang dalam game, tapi kita percaya jugalah kadang-kadang rezeki kita dekat tu. Bagi saya masuk sampai ke final pun ada alhamdulillah, dan pada malam tu pun saya dah nampak bayangan ke arah mana pasukan ni akan kubawa. Setelah bangkit daripada game final 2004 tu memang kita nampak kita betul-betul bangun dan kita betul-betul bentuk balik kita punya pasukan. Ceritanya Coach Haris 2003, 20 tahun main perlawanan akhir Piala Malaysia. Kemudian pasukan MPPJ dinobatkan sebagai kelab pertama yang menjulang Piala Malaysia. Gandingan Haris Safwan dan juga Juan Manuel Aristegi yang memusnahkan harapan dan juga impian Sabah untuk menjulang Piala Malaysia. Hat-trick Juan Manuel Aristegi pada malam tersebut. Adakah gandingan Haris dengan penyerang import tersebut memberikan impak kepada pasukan? Pada saya ada sedikit sebanyak lah. Dia mengajar saya cara bermain lagi baik. Tapi selepas saya masuk di dalam bidang kejurulatihan ni, ada satu benda lain yang saya nampak. Ini pandangan peribadi saya lah. Setiap pemain dia ada kelebihan, dia ada kekurangan dia. So apa yang penting, macam mana seseorang coach tu menyesuaikan diri antara pasangan. Macam contohnya saya dengan Aristegi, kita mempunyai karakter yang berbeza, gaya permainan yang berbeza. Macam mana dia combine benda tu, nampak seperti kita sangat sempurna. Jadi menyukarkan pada pertahanan lawan yang menghadap kita pada masa tu. Saya tak nafikan juga kualiti saya sebagai penyerang selepas tu meningkat, tahap keyakinan meningkat. Tapi saya lebih nampak daripada segi keserasian. Cepat atau lambat dia mendapat keserasian antara partner dah dalam tim pada saya. Dan daripada perlawanan pada malam itu, nama Haris Safwan terus mekar dan juga menjadi salah seorang pemain
antara yang terbaik di Malaysia. Yang itu untuk separuh masa pertama. Kita akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana, kita akan kembali untuk separuh masa yang kedua dalam Bual Konti. Permainan apa? Permainan apa? Permainan apa? Permainan apa? Saingan TM Piala Malaysia membuka tirai ke 100 tahun. Kehadiran semula penonton bagi memeriahkan lagi kejohanan yang tertua di Asia Tenggara. Permainan apa? Permainan apa? Permainan apa? Permainan apa? Bola sepak. Bola. Bola sepak. Bola bola. Bola bola sepak. Bola bola. Bola sepak. Permainan apa? Permainan apa? Permainan apa? Permainan apa? Bola sepak. Bola. Bola sepak. Bola. Bola sepak. Bola sepak. Bola sepak. Nampaknya pasukan kita sekarang sedang menyerang. Inilah tiap tiada yang menjadi keagungan sebuah. Baik, sambil-sambil kita borak bersama dengan Coach Azrai dan juga Coach Haris pada malam ini, kita nak dengarkan juga apa pandangan dan juga kata-kata daripada peminat-peminat bola sepak yang menonton Liga ataupun Piala Malaysia sekarang ini. Jom sama-sama kita dengarkan. Sangat indah saya sebagai seorang penyokong bola sepak Kedah ketika aksi final Piala Malaysia. Pastinya yang paling saya kenang adalah ketika pada tahun 1990. Ketika itu saya baru berusia 8 tahun, mengikuti abah saya ke Stadium Merdeka. Malam tu Kedah berjaya menundukkan Singapura untuk mencatat sejarah gemilang, menjulang Piala Malaysia buat pertama kalinya dalam sejarah. Dan satu lagi adalah ketika final 2007-2008 di Stadium Nasional Bukit Jalil, di mana pada malam itu Kedah berjaya melengkapkan kejuaraan double treble, salah satu-satunya pasukan di dalam bola sepak negara yang berjaya melakukannya. Itulah antara final yang paling saya kenang dan paling saya ingat sampai bila-bila. Hanya penyokong tidak dibenarkan ke stadium. Perasaan saya sebagai seorang penyokong setia Kedah amat merasa sedih lah kita terdapat memberi sokongan seperti kebiasaan. Apabila berita dibenarkan penyokong bola sepak tempatan untuk kembali ke stadium, saya merasa amat gembira dan teruja. Dan dengan ini saya menyeru rakan-rakan para penyokong bola sepak di seluruh negeri dapat menjaga SOP agar menjadikan keadaan ini terus berpandangan sampai bila-bila, insya-Allah.
Baik, itu dia pandangan dan juga kata-kata ataupun komen daripada peminat-peminat bola sepak kita yang menonton aksi Piala Malaysia, yang datang ke stadium, yang memberikan sokongan kepada pasukan bola sepak kita. Kita sambung terus. Tahun 2007, tahun 2008 itulah tahun kegemilangan buat pasukan Kedah, yang mana sesuatu yang tidak dijangka oleh peminat-peminat pasukan bola sepak Malaysia. Bagi saya, memang boleh kita bagi tahu kat coach Piala Presiden tolong paskan player-player yang you rasa yang terbaik untuk join senior team dan training, dan pada masa tu kadang-kadang dengan jadual yang padat injury itu kita perlu. Tapi bagi saya lebih yakin seandainya saya sendiri yang turun ke padang, duduk tepi padang, tengok each and every individual player dalam squad Piala Presiden tu yang bermain dan jenis players apa yang kita nak terap dalam kita dengan dalam tim kita dengan atas keperluan. So banyak benda kita tengok, di antaranya lah first impressionnya saya tengok Karim Mohamed, Badrul Bakhtiar, Sabri Abu, and then di situ juga kita tengok player-player yang sedang meningkat. Pernah satu ketika tu saya pergi tengok game Piala Presiden, masa tu coach Mat Ramli, dia kata, coach, you main di tepi padang pun bagi saya tak payah buat pep talk dah. Budak-budak akan tengok usaha you saja. Dia will show their best because masa you datang tu dalam awal musim tu Karim Mohamed dah naik, Badrul Bakhtiar dah naik. So everyone is waiting for the chance to be called up. So satu suasana yang dia kata you berdiri kat situ pun dah cukup dah. I tak payah buat pep talk dah. Players dah already boost up dia orang punya semangat untuk nak perform at their best. So di situlah kita banyak dapatkan suntikan jenis macam ni. Apabila kita nak pilih import kan, bukan senang. Yang kita kekal masa saya ambil alih tu Cornelius Bernard Haging sebagai defense. So masa tu kita punya Marcos Magno, tapi 2006 dia dah habis kontrak, dia decide dia nak pergi ke Europe. Di situlah kalau kita tengok player tu sampai sekarang dia masih main lagi Moribo, main dalam European Cup dan sebagainya untuk Slovenia. Bagi saya ni sentimen negeri berat pada semua pemain. Saya rasa Haris pun akan sama. Dia kalau bolehnya duduk di tengah dulu, dia nak juga home product, apa yang produk yang kita buat sendiri, anak jati Kedah dan sebagainya. Di situ saya punya ideologi, saya punya falsafah is like that. Dia kemasukkan tiap-tiap pemain muda tu kita tengok mereka perform. Itu satu lagi rahsia bonding kita antara players dengan coach. Saya used to guna satu motto, when the players is on your side, half the battle is already won. Dengar ni Haris, pemain-pemain menyokong kita, menyebelahi kita, separuh daripada perjuangan tu kita dah menang. Another half is more on motivation, you punya tactical ability, strategi you dan sebagainya. Harapan pemain, jurulatih, peminat semua menjadi waktu tu. Nampak Coach Haris ada take note dah tu, nampak gayanya tu. Nak membawa pasukan seterusnya. Coach Haris, sebelum kita sentuh mengenai kenangan treble 2005 bersama Selangor, tadi sentuh sikit kenapa berhenti sebagai pemain? Plannya memang tak ada nak menjadi jurulatih. Tibanya niat ni nak jadi jurulatih bila semua tahu kan 2009 saya dapat Golden Boot, dan selepas tu lepas saya bertukar kepada jurulatih lain, saya nampak, sebab saya duk fikir saya jenis pemain yang laju. Jadi saya tak fikir saya ni, masa kita pemain lah, kita as a player, kita duk fikir kita bukan seorang yang kaki skor, penyerang yang kaki skor. Tapi bila 2009 tu saya nampak diri saya di sisi yang lain. Rupanya saya boleh macam tu. Macam mana saya duk fikir macam mana seseorang coach tu dia buat kita untuk menjadi seorang yang sharp shooter lah kalau striker ni. Macam Coach Azrai sebut dekat tadi, saya apply juga benda tu. Coach dengan pemain kena rapat. Pada saya dia kena close. Bonding. Supaya kita kena faham yang bermain di dalam padang adalah pemain. Pemain
dan coach rapat dan membuatkan tim tu jadi perform. Coach Azrai pula, yang terakhir coach, sebelum kita berakhir, coach ada tulis biografi coach. Bagaimana dengan buku tu coach? Kongsikan dengan kita coach. Okey, dekat sekarang ni buku tu alhamdulillah memang sambutan yang begitu menggalakkan. Rata-rata kita dapat tempahan dan sebagainya daripada penyokong-penyokong. Dan dalam buku tu banyak juga saya share pengalaman sebagai jurulatih dan juga pemain lah. So seluruhannya bagi saya alhamdulillah. Cuma nak share sikit lagi tentang kita punya kejayaan 2007-2008 tu. Yang paling manis sekali bagi saya bukan kita menang piala saja. Kita menang juga award-award yang disediakan. Kalau kita tengok most valuable player lah, pemain muda yang cemerlang, best striker, best midfielder, goalkeeper dan sebagainya. Dan di antaranya kita menang sesuatu tournament, sesuatu piala ni bukan dekat menang situ je. Pada masa yang sama juga kita menang fair play. So masa tu tim Kedah tu kita menang double treble tu tak ada kecoh-kecoh, tak ada isu-isu punya. Itu di antaranya saya beritahu tadi tu, kita nak menang sesuatu benda tu, nawai tu kita kena betul, niat kita kena semua segala-galanya dengan ni. So dengan izin Allah Ta'ala yang menentukan yang terbaik daripada dia, yang lemah daripada kita yang kedil. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Coach Azrai Ko Abdullah yang kaya dengan pengalaman bersama dengan sudah semestinya kejayaan double treble 2007-2008 dan juga Coach Haris Safwan sekarang ini bersama dengan skuad Piala Presiden Penang. Dulu mengecapi kejayaan bersama dengan MPPJ dan juga Selangor. Terima kasih banyak kerana berkongsi kenangan pahit manis bersama dengan penonton-penonton Bual Konti pada malam ni, cerita mengenai Piala Malaysia edisi 100 tahun musim 2021. Terima kasih banyak coach. Sama. Nampaknya pasukan kita sekarang sedang menyerang.